Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita bertemu lagi dalam siaran Garasi TV 21 bulan Januari bagi sesi 3 petang hari Khamis ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semalam penonton semalam. Pertama kali kita kembali mencecah 1.2 ribu tontonan semasa bagi sesi live bersama dengan Omar dan Akhirah semalam. Dengan tip-tip fashion yang kita sebut the relaxation. Bagaimana anda memain denim dalam kategori relaxation, dan kita bermain juga dengan motor metal, bagaimana dress up rock dan juga mat metal yang dibawakan oleh konsep Akira. Terima kasih kerana sejak kami tak bawa tamu ni, angka tontonan malam hanya mencapai 600 ke 800 je. Tetapi semalam kita mencapai 1,200 tontonan semasa dan juga hampir 1,000 tontonan konsisten. Dan menarik juga adalah kerana total view mencapai 15,000. Selalunya kita bergerak 10 ke 11,000 je bagi sesi malam. Juga terima kasih pada mereka membuat log. Semalam kami turunkan pertama kali premium ke meja 200. Tapi petang ni kita akan belanja semua barang-barang premium dengan harga dengan harga combo 80 je. Saudara akan boleh membeli. Kejap lagi saya akan umumkan barang-barang yang turun petang ni dengan harga special petang diskaun 20%. Itu saja, special petang ini diskaun 20%. Tapi malam akan balik pada harga premium. Saudara dah tahu perbezaan menonton sesi petang dan sesi malam. Cuma sesi petang walaupun diskaun, dia ada edisi terbatas. Kemungkinan set kemeja saya naikkan hanya 30 maksimum. Itu $2 80. Kemeja denim ni. Hari ni saya gayakan untuk saudara tengok bagaimana menggayakan kemeja denim western butang batu. Cuma ini adalah Rockmount. Dia adalah paling branded yang Rockmount yang paling branded yang kita jumpa dalam gundi Made USA. Bagi mereka yang collect western tahu kata Rockmount ni adalah edisi yang sangat mahal. Cuma jarang jumpa dalam kain denim kerana Rockmount banyak mengeluarkan edisi checkered. Alhamdulillah jumpa selai dead stock lah tu. Barang yang belum dipakai saya gayakan je. Sebab salah satu adalah minat saya juga adalah kemeja denim. Tapi biasanya saya hanya simpan Levi's je. Tak menggayakan denim yang lain kecuali selai saya simpan Engineered Edwin sebagai kenang-kenangan bahawa itu adalah kemeja western era baru apabila diperkenalkan pada awal 2000-an. Saya juga ucapkan terima kasih kepada penonton yang stay kerana semalam kerana kita telah memiliki permit beroperasi di bawah perkara 23 Perintah Kawalan Pergerakan iaitu e-dagang, membolehkan kita beroperasi secara sah kerana sebelum ni timbul konflik sama ada premis boleh beroperasi meskipun secara live selepas pukul 12 malam atau 8 malam. Tapi dengan alhamdulillah dengan kerjasama daripada kepada OCPD Ketua Polis Daerah Setapak yang membantu saya memudah uruskan permohonan menyenaraikan garasi di bawah Klaus 23 Perintah Kawalan Pergerakan dalam senarai yang dikeluarkan oleh MKN. Kami layak beroperasi dalam premis tanpa walk-in dengan jumlah terhad orang yang berada dalam satu-satu masa, perlu melalui ujian suhu, mencatatkan nama dan menggunakan air sejahtera. Jadi membolehkan semalam kami balik beroperasi selepas pukul 12. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka semalam yang menyokong kempen Hafizin. Saya dah naikkan kempen bantuan membeli komputer tu. Harap tuan-tuan maklum kata bukanlah menghubungi Hafizin untuk minta komputer sebab dia dah ada sasaran-sasaran yang dihantar. Dia baru maklum je pada saya bukan saja di Kedah tapi kini dibuka di Lembah Kelang dan seluruh Malaysia. Jadi kalau saudara ada laptop terpakai atau nak sumbangkan wang tunai untuk dia membeli laptop terpakai bagi dibekalkan ke sekolah-sekolah, kerana saya jangka 30% daripada rakyat Malaysia ibu bapa tak akan mampu menyediakan laptop atau komputer riba menjelang sesi persekolahan yang akan mula nanti. Kerana saya tak fikir kata ada ibu bapa yang telah awal bersedia menyediakan wang saku 700 ke RM1,000 untuk membeli laptop terpakai, kerana bagi golongan yang tidak menerima KWSP dan hanya bergantung kepada bantuan air prihatin tu, saya tak fikir mereka mampu menggunakan jumlah yang sangat terbatas dalam air prihatin antara RM300 ke RM500 tu yang akan diterima pada Januari ni sebagai
modal untuk membelikan laptop sekalipun terpakai bagi kegunaan kanak-kanak darjah 1 hingga ke tingkatan 4. Jadi sokong kempen ni tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak ada laptop terpakai. Tuan-tuan mungkin tak boleh membeli satu laptop terpakai, tapi kalau seorang memberi serba sedikit, mungkin Hafizin dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya lagi 50 ke 100 laptop untuk dia hantar kepada pelajar-pelajar miskin yang memerlukannya. Saya fikir kalau 30% tak mampu, berarti kita akan mempunyai 150,000 orang kanak-kanak yang tak akan memulakan sesi kempen belajar online kerana masalah mereka tidak memiliki laptop. Saya teringat apa yang dinaik status dua story di Facebook Syahrir Kadir. Pertama mengenai kawannya yang meniaga laptop terpakai yang tak sampai hati nak menjual sebuah laptop apabila ibu bapa miskin yang datang ke kedai dan bertanya adakah laptop di bawah harga 500. Jadi kerana kawan Facebooker terkenal ni, Syahril A. Kadir ni, memiliki satu laptop yang dah rosak, dia baiki elok-elok dan dia gantikan je dan dia bagi percuma pada makcik tu. Dan saya juga teringat Syahril Kadir menulis juga tentang ketika kelas online sedang berjalan sekarang pun, dia menemui seorang pelajar sekolah yang berada di Taman Bunga bersendirian. Dan dia tanya, itu sebelum PKP tuan-tuan, sebelum PKP, jangan salah faham. Dan dia tanya kenapa adik bersendirian. Dia kata tunggu kawan-kawan tengah belajar kelas online. Saya tak belajar sebab tak ada laptop. Jadi saya menung-menung sini je, tunggu dia orang keluar nanti nak tanya apa yang dia orang belajar dekat kelas. Ini antara perkara yang menyedihkan tuan-tuan. Kita tak boleh buat pelajaran secara berkumpulan kalau tak ada PKP dan tak ada jangkitan COVID yang kritikal. Mungkin satu isi rumah yang ada komputer tu dia boleh jemput 2-3 kawan datang, tapi itu kemungkinan membimbangkan ibu bapa kerana akses berkongsi komputer mungkin juga menjadi satu lagi kluster kongsi komputer ni. Jadi bantulah tuan-tuan, saya dah naikkan poster Hafizin, saya dah blast. Harap dapat sambutan lah untuk usaha baik seorang yang menjalankan kerja-kerja amal bagi mengumpulkan komputer untuk anak-anak miskin, bagi memulakan sesi pendidikan persekolahan 2021. Saya juga ingin mengingatkan saudara bahawa patuhi semua arahan yang dikeluarkan dalam PKP ni, kerana kalau tengok data semalam kita terima 4,000 lebih kes. Hari ini kemungkinan angkanya masih sama. Kita hanya akan boleh melihat kesan pemutusan rangkaian. Saya rasa tak fikir dalam 10 hari PKP. Kemungkinan pada PKP penggal yang kedua. Kerana saya yakin kerajaan akan meneruskan PKP ini selepas 28 bulan Januari. Bila masuk PKP penggal kedua, 14 hari selepas penggal pertama ni, barulah kita dapat melihat kesan pemutusan rangkaian jangkitan. Dan kemungkinan pada waktu itu pun angka mungkin bergerak di bawah 2,000 kes sehari. Kemudian selepas 2 minggu PKP penggal kedua, mungkin kita akan masuki penggal ketiga, iaitu minggu yang kelima dan keenam, mungkin barulah kita dapat melihat jangkitan sekitar 1,000. Dan kita sambung PKP yang keempat, barulah saya rasa kita boleh buat pemutusan rangkaian sekitar 500-600. Dan macam saya katalah, kita memerlukan sekurang-kurang 6 penggal PKP ataupun 1 bulan setengah ataupun 8 penggal PKP untuk menurunkan angka jangkitan kepada RO0 0.4 ke bawah. Dengan jangkitan kalau berdasarkan angka 4,000 tuan-tuan, kemungkinan RO 0.4 pun hanya memungkinkan kita berada pada 200 atau 300 jangkitan, dan masih berbahaya untuk kita terus membuka sempadan, rentas sempadan dan rentas negeri kalau 200 kes adalah kes tertinggi masih lagi di bandar-bandar besar, kerana rentas sempadan dan rentas negeri di negeri-negeri yang berkawasan besar, terutama wilayah persekutuan, bandar-bandar industri utama seperti Johor Bahru, Kota Kinabalu, Ipoh di Perak, Pulau Pinang, pulaunya, dan bandar-bandar lain akan terdedah dengan teruk, kerana Sarawak sendiri yang sebelum ini dianggap kawasan zon selamat tapi telah menerima 203 kes semalam. Kluster yang aktif adalah 299 setakat semalam, dengan 14 kluster baru, dan hampir separuh adalah kluster sporadik, iaitu jangkitan yang tidak dapat dikenal pasti asal usulnya, manakala bakinya adalah masih lagi kluster-kluster industri. Jadi ada pro and con, ramai orang yang dah mula mengamuk kerana mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan ketika PKP dilaksanakan. Ramai yang dah mula
menaik status. Sebagai contoh, tuan-tuan, saya akan minta Mahfuz share status yang menyedihkan ni. Bagaimana Tuan ACP Ezani ni orang baik, tuan-tuan. Saya banyak kali kalau tengok Facebook PDRM Petaling Jaya ni, paling saya suka adalah membaca kisah-kisah ACP Ezani ni, kerana dia punya karakteristik yang sangat humanity tu menjadikan dia OCPD yang datang seolah-olah dari New School dalam PDRM. Di mana apabila ada kes tangkapan seorang ibu ditangkap kerana mencuri susu, makanan dan juga ubat penyejuk badan tu, yang cocok bontot tu, kerana anaknya lapar dan diserang demam panas dan dia tak ada duit. Jadi ACP telah mengambil tindakan bijak, berhemah dan di luar daripada apa yang kita jangkakan, iaitu pertama adalah menjadikan kes tu NFA, non-further action, tiada tindakan akan diambil, malah beliau menjadi orang tengah menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan kes ibu yang hidup dalam kelaparan bersama anaknya yang demam dan juga ketiadaan susu dan makanan. Kemudian beliau membantu pula dengan menghantar makanan ke rumah ibu tersebut. Jadi saya ingat beberapa bulan yang dulu dia menghantar kuih pau kepada seorang wanita Cina yang berusia yang tinggal sendirian di rumah. Jadi kata Zani, itu adalah kenalan lama ketika dia masih kecil. Aunty ni selalu bagi dia pau waktu dia naik, dia menanti van untuk ke sekolah. Jadi dia kata itu cerita 30 lebih tahun yang lalu. Jadi apabila dia besar dan walaupun dah berpindah, dia masih mengenang jasa baik aunty yang berusia hampir 70 tahun yang kini tinggal kesendirian. Jadi dia selalu menziarahi aunty tersebut dan menghantar kuih pau. Jadi itu dia memberi gambaran kepada kita, seorang anggota polis, paku tinggi mana pun tuan-tuan, seragam hebat mana pun, bintang setara mana pun, mereka adalah manusia yang baik. Di tangan mereka ada ketegasan dalam melaksanakan undang-undang, tetapi di hati mereka juga ada kemanusiaan yang tinggi, di mana ketegasan tidak menghapuskan kemanusiaan dan sikap kemanusiaan pula tidak membelakangkan undang-undang. Jadi terima kasih pada Tuan Ezani. Anda telah menjadi contoh yang baik dan menceriakan Facebook pagi ini dengan perbuatan dan juga tingkah budi bicara anda yang berhemah tinggi. Itu yang saya share. Kita ada berapa nombor, Amy? 377. Jadi tahniah pada Tuan Ezani supaya perbuatan Tuan bukan saja menjadi contoh kepada semua anggota polis, tapi pada semua kita. Walaupun dalam Facebook tu saya tak berkenan ramai orang duk terkata dekat mana JKM, dekat mana pejabat zakat. Beberapa kali dah saya bagi tahu bahawa kalau tidak ada hadis, tanggungjawab anda adalah 40 kepada rakan, kepada jiran tetangga yang terdekat. Kenapa nak penat hari-hari nak menghamun pejabat zakat dan juga JKM? Kerana mereka menjaga akaun berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta orang, tuan-tuan. Kita hanya perlu menjaga 40 jiran terdekat saja kalau mengikut pesan Rasulullah. Jadi utamakan dulu apa yang kita buat daripada kita balik bebel klise je, menyalahkan JKM, menyalahkan pejabat zakat. Bantu apa yang anda mampu. Kerana saya bagi tahu kan, kalau keluarga tu menerima bantuan zakat dengan RM300 pun, tuan-tuan, dalam keadaan PKP, dia tetap wang yang tidak mencukupi. Kerana RM300 bagi seorang ibu yang kehilangan pekerjaan ataupun tidak dapat bekerja ketika PKP, tidak membolehkan kita menyalahkan pejabat zakat ataupun JKM. Jadi contohi Tuan Ezani, saudara hanya perlu RM10 barangkali untuk menghilangkan kelaparan satu keluarga. Anda mungkin hanya memohon bantuan jiran-jiran untuk memastikan seorang kanak-kanak boleh ke klinik dan kemudian mendapat budi bicara doktor untuk mengurangkan kos harga ubat. Yang penting usaha, tuan-tuan. Jadi kalau naik status keyboard warrior, bantai sana, bantai sini, dia meletakkan kelas kita sebagai Facebooker tahap tai kambing dia. Kerana kita lebih suka mengeluarkan, macam kambing dia berak, tarik dia kelapa-kelapa jatuh, tak ada apa makna pun, kemudian menyusahkan orang ramai pula kalau anda menjadi kambing yang berak di tengah-tengah Facebook. Jadi lakukan sesuatu supaya bertindak lebih baik daripada membebel di FB. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada banyak orang yang memuat naik status berkongsi berita-berita baik yang meningkatkan kualiti kita sebagai manusia dalam saling membantu orang lain pada masa susah ni. Semalam kita naikkan kisah Ida yang menyediakan 100 pack makanan kepada barisan depan penghantar makanan ni. Kerana dia menganggap mereka adalah wira yang bertugas ketika PKP, berada di jalan raya di tengah panas hujan ni, musim sekarang tengkujuh hujan panas ni. Mereka berada di jalan raya
untuk menjadi penghantar makanan, tapi belum tentu mereka makan. Jadi Ida dalam Facebook Syariah Kadir juga berada di tepi jalan dan menjemput semua mereka yang bertugas sebagai rider penghantar makanan untuk mendapatkan makanan free yang dia sediakan 100 pack setiap hari. Tajuknya hari ini adalah Joe Biden. Tak banyak ucapan menarik 13 jam lalu apabila Biden mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika yang ke-46 dan sekaligus menjadi Presiden tertua dalam sejarah Amerika. Sebelum ni Presiden yang paling tua dalam sejarah Amerika adalah Donald Trump, mengangkat sumpah pada usia 72 tahun. Dan selepas Donald Trump adalah Presiden ke-45 dan Presiden ke-46 ini iaitu Joe Biden adalah yang tertua sekali kerana mengangkat sumpah pada usia 78 tahun. Tahniah juga kepada Kamala Harris yang menjadi anak berdarah Asia, India. Dia warga negara Amerika, bapa dia juga adalah warga negara Amerika. Tetapi dia mempunyai saudara mara dan kaum keturunan yang rapat di India dan beliau mengangkat sumpah sebagai satu-satunya wanita dan satu-satunya wanita pertama dari Asia berkulit hitam dengan berdarah India plus Jamaica yang mengangkat sumpah sebagai naib Presiden Amerika. Kalau saudara nak tahu besarnya peranan naib Presiden ni, Amerika tidak akan mengadakan pilihan raya sekiranya Presiden mati. Automatically penggal bagi seorang Presiden akan diambil alih oleh naib Presiden. Itu besarnya kuasa naib Presiden. Kenapa kena ada naib Presiden? Kerana sekiranya berlaku sesuatu hilang upaya ataupun kematian seseorang Presiden, naib Presiden automatik akan memegang jawatan hingga tamat penggal 4 tahun dan pilihan raya baru akan diadakan hanya selepas 4 tahun. Bagi membolehkan Amerika mengundi presiden yang baru. Itu bidang kuasa naib presiden dan kenapa naib presiden dianggap penting. Ucapan-ucapan Biden semalam tidak begitu banyak. Saya anggap dia tak retorik dan dia bercakap perkara asas saja. Dia tidak menjadikan ucapan ini untuk mendapat eyeball yang besar kerana dia tahu bahawa Amerika telah terlampau banyak dipenuhi oleh retorik. Jadi dia faham kalau dia meneruskan retorik-retorik yang besar, ini akan membosankan kerana tempoh pemerintahan Trump dipenuhi dengan retorik. Untuk pengetahuan anda, agensi yang membuat kajian kenyataan dan semua muat naik status Trump di FB, terutama di Twitter, telah mengesan 2,200 kenyataan Twitter Trump yang berbau pembohongan. Di mana disahkan segmen yang dikeluarkan oleh Trump adalah pembohongan. Saya fikir kata Biden mengucap dengan ucapan yang bersesuaian dengan keadaan Amerika, yang saya jangka pada hujung bulan Januari akan mencapai 25 jangkitan kes COVID-19 dan Amerika telah melepasi 400,000 kes kematian kemarin. Dan sekiranya dunia mencapai 100 juta jangkitan pada hujung Januari, berarti Amerika adalah 25% daripada jumlah total kes jangkitan. Kalau Amerika mencapai 25 juta pada hujung bulan ini, kerana tak mustahil kerana Amerika menerima jangkitan pada purata 200,000 kes, tuan-tuan. 10 hari pertama bulan Januari, Amerika mendapat 2 juta lebih jangkitan baru. Ini antara gambaran ketika Biden mengangkat sumpah. Krisis utama beliau adalah untuk mengatasi masalah paling besar, iaitu jangkitan COVID-19. Walaupun di Amerika ada 3 syarikat yang mengasaskan vaksin yang berpusat di Amerika, iaitu pertama adalah Pfizer, yang kedua adalah Moderna AS dan yang ketiga adalah AstraZeneca. 3 syarikat pengeluar vaksin ini adalah syarikat yang berpengkalan di Amerika, tetapi tiada jaminan berapa cepat Amerika dapat menyuntik 70% daripada 380 juta populasi rakyatnya ketika 200,000 orang disahkan positif setiap hari, dan secara puratanya bermula Januari itu hampir 6,000 kematian sebulan dicatatkan di Amerika. Itu ucapan Biden tak ada yang menarik tentang dasar luar. Dia hanya ingin menyatukan kembali Amerika kerana dia berucap di Capitol Hill pada 20 hari bulan Januari. Dan pada 6 Januari, 14 hari sebelum Biden menyampaikan ucapannya, Capitol Hill telah diserang oleh penyokong-penyokong Trump dan mencatatkan tragedi berdarah dengan 4 orang mati. Dan Biden satu-satunya presiden yang mengangkat sumpah dengan dikawal oleh 25,000 tentera yang mengadakan sekatan ke White House, mengadakan operasi keselamatan yang bertaraf tinggi yang tak pernah berlaku, tuan-tuan. Saya fikir kata dalam sejarah moden Amerika ni, sejarah Amerika yang ditubuhkan 1776 dan Amerika moden pada 1824 dan Amerika pasca perang pada 1945,
tidak ada presiden yang mengangkat sumpah dengan 25,000 anggota keselamatan mengawal di seluruh negara untuk memastikan tiada pemberontakan dan tiada kejadian pertumpahan darah berlaku, terutama daripada kumpulan ultra white ataupun white supreme yang dibentuk dan digagaskan secara secara mindset oleh Trump ketika dia memerintah. Biden tak menyentuh banyak dasar luar kecuali ingin menyatukan Amerika yang berpecah dua. Walaupun saya fikir bahawa kemenangan beliau adalah besar kerana Biden menang dengan undi 370 undi. Agak besar tu berbanding kemenangan presiden-presiden yang lalu. Dia juga memiliki 137 undi popular berbanding Trump yang hanya memiliki 130. Jadi undi popular pun dia menang, undi majoriti pun dia menang, undi elektoral pun dia menang berbanding kemenangan Trump. Ketika Trump menang undi elektoral yang tipis, tetapi dia kalah undi popular di mana calon pada waktu itu adalah isteri Bill Clinton, lupa saya, Hillary Clinton, menerima undi popular yang lebih tinggi berbanding Trump. Tetapi di Amerika satu undi tidak mewakili satu undi terus kepada presiden, kerana satu undi adalah satu undi elektoral negeri. Jadi walaupun Hillary Clinton memiliki lebih majoriti undi popular, tetapi beliau kehilangan majoriti dalam undi elektoral. Jadi kita tak nampak lagi dasar-dasar Trump yang kritikal, terutama hubungan perniagaan dengan China, dasar luar di Asia Barat, kedudukan Amerika dalam isu Palestin, dasar-dasar keselamatan Amerika di luar, terutama peranan Amerika di Laut Cina Selatan dalam krisis isu Spratly, bagaimana dia nak menyelesaikan krisis perang tarif atau perang cukai perniagaan dengan China, status Huawei yang 5G-nya di-ban ataupun diharamkan di Amerika. Kita belum dapat lagi melihat gambaran itu dengan jelas dalam ucapannya. Saya rasa Biden memilih untuk tidak jump too fast ataupun jump too high, dengan lebih memfokuskan untuk mengatasi masalah domestik yang besar, iaitu memacu semula ekonomi Amerika. Yang kedua dan yang paling penting adalah memastikan dia berjaya mengawal lekuk jangkitan COVID yang menjadikan Amerika menyumbang lebih daripada 20% total mereka yang dihinggapi wabak. Itu dengan 400,000 angka lebih kematian, saya rasa Biden mengambil alih tanggungjawab sebagai presiden yang akan menangani COVID-19 dan ekonomi. Tapi dia telah mengumumkan pakej perancangan ekonomi yang bernilai 1.9 trilion ataupun kira-kira 8 trilion ringgit Malaysia untuk memacu ekonomi Amerika. Ringgit menjadi bertambah baik apabila ekonomi Amerika bertambah baik kerana ringgit bergerak hampir ke paras 4.03 ringgit berbanding $1 USD. Saya fikir boleh mencapai paras psikologi, iaitu 4 ringgit bagi $1. Dan kalau kita boleh mencapai bawah daripada 4 ringgit berbanding 1 USD, kerana harga minyak juga meningkat sekarang, berarti industri dunia kembali mula berkembang secara berperlahan-lahan dan harga minyak kembali meningkat, dan ini mengukuhkan ringgit kerana minyak menyumbang 28% daripada KDNK ataupun pendapatan ekonomi negara. Itu je. Saya rasa kita ada berapa orang petang ni dah? 419 yang ada, dan saya share tentang Joe Biden. Kalau ada soalan saya jawab. Nanti cuma saya nak promote je buku saya, tuan-tuan. Ini adalah novel saya. Semalam tak sempat promote sebab kita ada tamu. Kalau saudara nak menempah novel Latu Asmiranda, ni adalah novel terbaru yang saya tulis. Mudah untuk anda faham berbanding 14 buku saya yang lain. Jadi ini yang antara yang terbaru. Just log buku dan tinggal nombor telefon, RM30 je sekali post. Jadi log dan tempah saja daripada admin, log, kemudian tulis saja buku RM30 dan tinggalkan nombor telefon. Admin akan postkan kepada anda buku dengan siap cover plastik ni, saudara buka masih fresh. Saya berhajat untuk menghabiskan 50 naskah lagi. 50 telah terjual, 50 naskah lagi saya nak habiskan dalam Januari, manakala 100 lagi yang ada tu akan saya habiskan pada Februari. Kerana ini adalah untuk membantu penerbit buku ini yang menerbitkan buku saya, tapi dia gagal menjualnya kerana Pesta Buku Kuala Lumpur 2020 dibatalkan akibat wabak COVID. Jadi bagi membantu penerbit meringankan beban kerana buku tak dapat dijual, saya beli dan saya jual semula melalui saluran Garasi TV semata. Saya tak pernah jual buku saya, tuan-tuan.
Bertindan-tindan buku dia. Yang dalam koleksi saya sendiri pun ada lebih kurang dalam 700 buku yang saya punya sendiri. Daripada tajuk-tajuk yang 14 tu, ada lebih kurang 700 dalam simpanan saya. Saya terpaksa beli balik daripada penerbit. Dulu beli daripada ITBM kerana ITBM hampir dah tak mampu membayar gaji. Jadi saya beli balik daripada ITBM lebih kurang RM6,000 supaya dapat membantu mereka dengan wang buku yang saya beli untuk menguruskan pembayaran gaji ketika dia hampir ditutup. Kemudian saya beli juga daripada beberapa penerbit yang lain yang menerbitkan buku saya tetapi kehilangan modal. Jadi kita beli, jadi itulah yang saya jual ni. Okey, kalau tak ada apa soalan tak? Tentang yang Joe Biden ni, adakah dia akan meneruskan dasar Albert Asia Obama dan semakin agresif di Laut China Selatan bagi mengasak China? Semalam saya dah jawab benda tu. Saya nak minta suruh preview balik dia. Saya jawab je sikit je. Pertama kena fahami bahawa 3 tahun yang akan berlaku sekarang adalah tahun yang tak memungkinkan perang secara bersenjata kerana semua orang mengalami kemesyatan ekonomi. Kos untuk peperangan sangat besar, tuan-tuan. Malah Amerika mengundurkan tenteranya daripada Afghanistan yang hanya tinggal 2,500 orang saja sekarang. Yang terkecil pernah ada selepas mereka menduduki Afghanistan pada tahun 2004. Meninggalkan Afghanistan dalam keadaan terpontang-kanting sekarang. Hari-hari hari ini Afghanistan mengalami pembunuhan berprofil tinggi. 2 hakim wanita ditembak mati ketika bekerja, guru-guru ditembak mati ketika pergi ke pejabat, pegawai-pegawai kerajaan ditembak mati ketika cuba hadir bekerja. Dan yang kedua saya beritahu kata pertama yang akan Biden lakukan kalau nak menstabilkan ekonomi dunia adalah memulihkan hubungan dia dengan China. Kerana saudara perlu tahu apabila COVID melanda pada bulan Oktober, China telah disenaraikan sebagai kuasa ekonomi nombor 1 mengatasi Amerika. Pada Oktober 2020 yang lalu, Amerika jatuh di tangga kedua dan Jepun jatuh di tangga yang ketiga. Jadi saya fikir kata sebagai seorang yang faham bahawa kemahuan rakyat Amerika kini adalah memulihkan ekonomi, iaitu membolehkan orang Amerika kembali bekerja kerana COVID juga menyebabkan berjuta-juta orang Amerika kehilangan pekerjaan. Kalau saudara baca mengenai keengganan Trump menandatangani bil bagi kewangan tahun 2021, akan menyebabkan kira 25 juta rakyat Amerika akan kehilangan wang bantuan pengangguran. Saudara boleh bayang tu kadar pengangguran yang begitu tinggi. Dan yang kedua saya beritahu kata sekiranya Biden dengan Presiden China berjaya mencapai persefahaman dari segi perniagaan, dari segi ekonomi, iaitu 2 je. China mungkin mahu kes-kes yang berkaitan dengan Huawei dikaji semula kerana tak adil untuk menuduh eksekutif Huawei sebagai pengintip ataupun ejen Parti Komunis China dan menganggap bahawa Huawei adalah teknologi komunis untuk meruntuhkan demokrasi. Itu adalah tuduhan yang agak tak masuk akal oleh Trump. Dan yang kedua adalah kadar tarif, di mana Trump mula menaikkan kadar cukai hingga 200% ke atas barang import China, menyebabkan China bertindak balas. Ini menjejaskan ekonomi semua negara-negara yang terbabit, terutama Malaysia, kerana kita mempunyai rundingan perniagaan yang paling rakam perniagaan yang paling besar bagi Malaysia adalah China, dan Amerika adalah rakam perniagaan yang kedua paling besar. Jadi ramai orang dah kata bahawa Biden mungkin memilih untuk membuat damage control, kawalan kerosakan yang ditinggalkan oleh Trump sebelum memulakan langkah-langkah baru. Jadi antara kawalan kerosakan yang paling teruk ditinggalkan oleh Trump adalah keengganan Trump untuk bertindak tegas dan menerima COVID-19 sebagai ancaman utama Amerika, kerana Trump menganggap ini penyakit seolah-olah sesemua biasa saja. Jadi itu yang damage control yang perlu dilakukan oleh Biden. Yang kedua, memulihkan hubungan dengan China dalam keadaan ekonomi dunia yang lesu. Hanya Amerika dan China saja sekiranya mereka berjaya mencapai persefahaman dalam ekonomi, dia akan membantu seluruh dunia memacu semula ekonomi, termasuk Malaysia yang terhimpit dan berada di tengah-tengah kedua-dua ketegangan ni. Itu yang penting. Dan yang ketiga, saya fikir barulah Biden akan melihat dasar luar. Kerana dasar luar adalah perkara yang memerlukan begitu banyak rundingan. Jadi 1 dan 2 iaitu menyelesaikan isu COVID-19 dan juga memacu ekonomi Amerika, tanggungjawab utama. Nak pacu dan nak pacu ekonomi Amerika, mestilah dia menyelesaikan masalah tergantung, iaitu isu tarif dan isu 5G dan isu banyak ketegangan dengan China. Sekiranya isu perniagaan selesai, dia tidak akan berjangkit lagi pada isu tentang Kepulauan Spratly. Kerana untuk pengetahuan saudara, Amerika tidak punya apa-apa kepentingan pun di Kepulauan Spratly kecuali sengaja untuk menunjukkan kekuatannya. Kerana untuk makluman saudara, 9 negara yang bertindih tuntutan ke atas Spratly tidak pernah meminta pertolongan Amerika untuk masuk campur. Sama ada Filipina, sama ada Vietnam, sama ada Malaysia, sama ada Thailand, sama ada Indonesia, sama ada Singapura tak tuntut Filipina. Tidak ada negara pun yang memohon pertolongan Amerika.
Trump ni saja yang memasukkan kapal selam dan kapal pengintip ke Kepulauan Spratly untuk melihat aktiviti China, ketika negara-negara yang bertindih bertuntutan telah bersetuju untuk membawa kes ni kepada International Court of Justice, ICJ, di Belanda untuk mendapatkan pembicaraan kata putus secara perundangan antarabangsa tanpa perlu berperang. Jadi saya tak fikir kata Biden akan lebih sudu dari kuah meneruskan dasar-dasar campur tangan ketika negara-negara yang terlibat tidak merasa mereka memerlukan perlindungan Amerika. Walaupun Malaysia, Filipina dan Vietnam antara yang paling lantang menyuarakan bantahan di atas pembinaan kamp tentera dan mini landasan kapal terbang di atas Kepulauan Spratly itu. Tetapi tidak ada negara yang cuba menjemput Amerika untuk campur tangan dan melindungi ataupun menentang apa yang disebut sebagai pembulian China. Tak ada. Dia yang kata-kata, saya rasa dari logiknya saya tak fikir kata Biden berminat untuk meneruskan apa yang disebut sebagai retorik dan dramatik politik yang ditinggalkan oleh Trump, kerana dia ada pengalaman 2 penggal sebagai vice president kepada Obama. Jadi saya fikir kata dia matang dan dia tahu bagaimana nak menyelesaikannya, kerana dia telah berada di Rumah Putih sebagai orang nombor 2 selama 2 penggal. Trump menjadi presiden yang pertama selepas Presiden Nixon 69-74. Nixon ni naik tahun 69-74 yang gagal menjadi presiden 2 penggal. Jadi selepas Nixon 69-74, Nixon terpaksa meninggalkan Rumah Putih selepas gagal dan dicemuh kerana membabitkan Amerika dalam Perang Vietnam. Semua presiden selepas itu berkhidmat selama 2 penggal, kecuali Trump yang gagal pada penggal kedua, kerana Amerika menghadkan setiap presiden hanya boleh memerintah 2 penggal, dan dia menjadi presiden yang kedua dalam sejarah selepas Perang Dunia Kedua Amerika yang gagal meneruskan kempen bagi 2 penggal akibat kalah pilihan raya. Berbeza dengan John F. Kennedy yang tak masuk penggal kedua kerana ditembak mati. Itu je. Kalau saudara nak lock buku, saya minta saudara bantu je untuk membolehkan kita habiskan buku ni dan menyelesaikan masalah penerbit yang menerbitkannya. Lock je dengan harga RM30 plus post. Buku terbaru saya ni, Latu Asmiranda, lock, letak je nombor telefon dan tulis novel RM30. Saya akan pergi pada sesi belanja, tuan-tuan. Saya bagi tahu kata apa yang dijual petang ni bukanlah harga malam ni. Sebab saya dah bagi tahu dengan tegas bahawa sesi lelong hanyalah untuk petang. Jadi petang ni saya akan naikkan lelongan barang semua 80. Jack dah senaraikan pada saya untuk naikkan kemeja jeans yang semalam $2.100. Hari ni saudara akan dapat edisi yang lebih baik tapi dengan $2.80 je. Lepas tu kita mungkin sempat untuk naikkan 2 kemeja berjenama yang semalam kita tak naikkan, 2 kemeja berkolor. T-shirt berkolor, polo tee berjenama dengan $2.70-80. Saya tengoklah saya belanja nanti sebab tak banyak. Saya naikkan dulu. Tak ada soalan lain Apa lagi? Tentang ikut politik Kedatangan Malaysia untuk sepanjang tahun ini. Seterusnya. Susah nak ramal, jadi nanti Nostradamus pula. Saya cuma boleh berkata yang di-Pertuan Agong tidak akan mempedulikan apa-apa surat protes atau tidak. Yang Pertuan Agong akan berpegang pada perisytiharan bahawa darurat akan kekal hingga 1 hari bulan Ogos. Dan 1 hari bulan Ogos bukanlah tarikh yang suka-suka. Setelah yang di-Pertuan Agong mendapat nasihat daripada Perdana Menteri, dalam sesi yang sama juga, pakar-pakar kesihatan dan juga pakar perkhidmatan awam hadir bersama dengan Ketua Angkatan Tentera Malaysia dan juga Ketua Polis Diraja. Jadi tarikh yang mereka perolehi, mereka telah mengambil kira sebagai tarikh yang relevan. COVID-19 boleh dikawal dan selepas 1 Ogos Malaysia bersedia untuk pembubaran Parlimen. Jadi saya fikir kata itu je rentak yang kita akan nantikan. Sekiranya 70% rakyat Malaysia dapat disuntik dan menjelang 15 Julai tu kalau kita nampak angka dah 2 digit. Saya yakinlah pada 2 hari bulan tu terus saja Yang di-Pertuan Agong mengumumkan pembubaran Dewan. Kerajaan yang ada Tan Sri Muhyiddin akan meneruskan interim 60 hari bagi membolehkan SPR mengadakan pilihan raya. SPR akan mengumumkan terus saja lepas tu hari pencalonan dan hari pembuangan undi, dan saya rasa sebelum penghujung bulan September kita telah mendapat kerajaan baru. Jadi orang politik dia menjerit apa semua pun dia kena terus menjerit, saudara. Politik adalah essentialism, membuktikan anda ada.
Kerana apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah kekal sebagai kempen, kerana mereka tahu bahawa apa terjadi pun pilihan raya akan datang, mendiamkan diri dan tidak melakukan sesuatu untuk terus menghasut dan mendapatkan sokongan politik, tidak mungkin mereka lakukan. Jadi mereka lakukan, cuma untuk kita yang cerdik ni kita tahu yang di-Pertuan Agong tak akan ubah keputusan dia. Keputusan akan kekal hingga 1 Ogos. Kita berdoa pada 15 Julai angka jangkitan kita berada minimum pada 2 angka saja sehari. Dan pada 2 bulan Ogos kita harap Datuk Bijaya Istana Negara akan membacakan pengumuman yang di-Pertuan Agong membubarkan Dewan dan Perdana Menteri, akan mengisytiharkannya secara rasmi bahawa Dewan dibubarkan dan pilihan raya akan diadakan dalam tempoh 60 hari bermula 2 bulan Ogos. Yang lebih pada tuan tu, tuan anggap sajalah ini adalah tempik sorak orang politik untuk terus mengekalkan mereka ada dan wujud dalam tempoh ni. Bagi meraih undi dan populariti, tetapi ia tidak akan mengubah keputusan yang di-Pertuan Agong. Okey? Hari ini saya ambil kemeja dalam gundi je, tapi ini the most branded. Ini adalah most branded lah bagi yang jumpa dalam gundi. Ini adalah Rockmount. Bagi mereka yang main western tahu Rockmount ni adalah barang vintage lama ni. Saya ingat value t-shirt kemeja ni saja adalah RM400 ni. Tapi saya ambil untuk simpan sebab saya tak pernah tengok Rockmount western. Banyak Rockmount kalau datang selalu dalam checkered colour, dan ini adalah kain denim dan kebetulan dia dead stock. Barang ni adalah barang yang tak pernah dipakai. Ini adalah bonus yang kita dapat. Saya gayakan untuk saudara lihat butang batu dia tu, bagaimana bermain dengan western butang batu. Saya menggunakan tali pinggang Mak Yo Cino kerana bakalnya lebih besar. Jadi bakal besar adalah bakal yang diutamakan. Kalau saudara tak pakai bakal bulat ala cowboy betul pun, tapi sekurang-kurangnya bakal bersaiz besar, adalah bakal yang relevan dengan bermain dengan pakaian western. Jadi western tak sesuai bermain dengan bakal kecil. Saya pakai bakal ni. Saya menggunakan seluar yang saya nak jual tak laku tu, saya ambil dan saya alter. Ini adalah Eternal. Yang semalam saya ambil daripada jualan Oma pun adalah Eternal. Tapi itu lagi cantik kain lumut. Ini adalah Eternal yang saya rasa 16 ke 17 Aussie datang dalam keadaan koyak rabak semua. Nak jual saudara tak nak, 100.5 nak jual. Jadi ini adalah Eternal kepala kain. Saya ambil, saya modalkan RM40 untuk buat pembedahan penuh. Pinggangnya 38 saya kecilkan jadi 34.5. Cawatnya adalah 27, saya jadikan cawatnya 25. Peha ni semua bedah habis ni, buka habis pembedahan ni. Memakan masa 3 jam untuk tukang jahit-jahit. Dia charge saya RM40. Yang jahit adalah Aladdin di Campbell. Dia buat semua kaki, sambung semula kaki ori sebab kaki ori ni lipannya sangat baik. Pecah dekat belakang, semua dia buat balik dalam bentuk zigzag. Kerana seluar ni datang dalam keadaan hancur, tapi dengan RM40, saya rasa sekali dengan tampalan ni, dia menjadi hidup kembali untuk dipakai. Kerana kain Eternal ni tuan-tuan, kalau saudara tengok corak jadi dia, sebab saya selalu menganggap bahawa kain Jepun kalau nak corak jadi mestilah mencapai tahap denime. Ini kain corak jadi dia dah mencapai tahap denime ni. Kalau denime begini dalam kondisi yang A, nilainya adalah 1000 lebih. Kalau denime. Tapi oleh kerana kain ni walaupun kualiti dia macam denime ni, selabi jadi dia dah pecah dia macam denime, tapi kerana dia adalah Eternal, jenama baru, jenama yang muncul 2000-an saya rasa ni. So kami nak jual dulu hanya 180. Siapa nak tawar saya nak bagi 150, tapi 3-4 kali angkat tak ada orang ambil, maka saya ambil. Dan saya buat balik dengan modal RM40. Saya menggunakan kasut Red Wing Sky High, saya tak ingat 88 berapa ni. Tapi ini adalah latest model yang terkini, yang dikeluarkan pada Oktober 2020. Bila saya tengok dia keluar je, saya pergi ambil. Tapi kualiti kulit dia tidaklah menyamai Godfather dia, iaitu bapa bagi edisi ni dalam kategori vintage 80-an. Saya tak tahu mana saya letak. Vintage 80-an, dia ada Godfather dia. Mana saya letak? Saya pun tak pasti tuan-tuan. Saya pernah pakai tu. Dia punya Godfather, tapi ini terbit semula. Kulit ni lebih lembut dan selesa dipakai, tetapi dia tidak mencapai kualiti keluaran Godfather dia. Mana? Keluaran asal 70-an. Kasut ni, high cut ni. Malah cari tuan-tuan, tapi nak kena tunjuk je. Saya rasa tuan-tuan dapat kes ni. Ini adalah edisi asal ya, yang dikeluarkan bagi model early 80s. Ini dikeluarkan semula. Perbezaan adalah kualiti kulit. Sedap dipakai yang ini sebab dia lembut. Dia gunakan kulit lembut. Tetapi ini tengoklah, barang tahun 80-an ni tuan-tuan, awal 80-an, tengok kental kulit dia, ketahanan dia.
So, saya anggap kata ini juga akan menjadi edisi gagal kerana bagi pemain-pemain barang lama apabila mereka menilai semula keluaran ni, mereka akan kata, dia sangat tidak berkualiti dari segi kulitnya. Kerana jarang new player akan ambil barang ni, kerana barang ni biasanya dimainkan hanya oleh old player saja bagi mereka yang membesar dengan red wing gaya lama. Jadi bila dia keluar balik, saya fikir collectors red wing yang dah mahir dengan edisi ni tak akan membelinya. Kerana kualiti kulitnya agak rendah berbanding edisi kulit 80-an. Tapi macam biasa, mereka tetap menggunakan kulit lembu 6 bulan, tuan-tuan. Tetapi beza dia mungkin dia tahu generasi sekarang tak lagi pergi kepada model 877 ni. Jadi dia keluarkan tak mampu nak keluarkan dengan kulit ni. Ini berbeza dengan edisi yang dia lancarkan bagi 877 ni. 877 Karipap ni, dia lancarkan dengan menggunakan kulit berkualiti tinggi. Dia hampir sama je ketika dilancarkan. Tapi dia memilih merendahkan kualiti kulit ni, tetapi meninggikan kualiti edisi ni. Ini juga adalah edisi vintage yang repro tetapi menggunakan kulit color Irish Setter. Ini edisi paling istimewa dan paling mahal yang dia keluarkan bagi kategori 8877 ni. Tapi pada waktu yang sama, edisi round tour ni dia rendahkan kualiti kulit. Dia invest kepada yang ini dengan mengeluarkan kulit terbaik dan saya rasa edisi ni yang paling mahal yang pernah dikeluarkan sepanjang tahun 2020.